أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأهل وصحبه مشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, baik, sihat. Ya, kita sambung ke surat 44. Baik, alhamdulillah. Wa syukru lillah. Allahumma alhamdu wa lakal syukur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Baik. 44 huraian sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala beserta dalil aqli. Baik, kita masuk kepada sifat yang pertama yang dibincangkan dalam pengajian sifat 20. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu. Sebelum kita nak bicara tentang sifat-sifat yang lain, maka semestinya perlunya kepada sifat yang pertama, iaitu sifat wujud, iaitu sifat ada. Ya, sifat ada. Jadi kalau tak ada, nak cerita apa? Mestilah kena ada dulu. Jadi sebelum apa-apa pun, mesti kita nak kena tahu tentang ada itu. Jadi bila dah beriman ataupun bila dah percaya bahawa adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, jadi bila dia dah percaya itu adanya Tuhan, jadi bila dah percaya adanya Tuhan, ada yang bagaimana, sebelum nak bicara tentang sifat-sifat yang lain, kita kena, kalau bagi orang yang bukan beriman lah, kalau orang yang beriman ni kena faham lah apa itu konsep ada. Tapi kalau orang yang tak beriman, dia kena terima dulu ada ataupun tak ada. Jadi bila dia dah terima adanya Allah Ta'ala itu, barulah kita boleh cerita yang lain-lain. Ataupun dia terima bahawa tiada Tuhan yang disembah, ataupun tiada Tuhan yang layak, yang patut disembah melainkan Allah, yang ada hanyalah Allah Ta'ala semata. Jadi barulah kita nak bicara ada itu bagaimana, ada yang bagaimana. Ya, baik. Jadi wujud yang pertama, wujud artinya ada Allah Ta'ala, bermaksud ada zatnya, iaitu ada zatnya. Bila kita sebut ada zatnya itu, Allah Ta'ala itu wujud ataupun zat yang wujud. Zat yang wujud. Jadi bila kita sebut Allah Ta'ala zat yang wujud, ya, yang wujud itu wajib wujud ke harus wujud? Jadi dia katakan wajib wujud. Jadi Allah Ta'ala zat wajibal wujud, zat yang wajib wujud. Lawan kepada wajib wujud ialah harus wujud. Lawan kepada wajib wujud ialah harus wujud. Jadi dua sahaja kategori
kewujudan dalam alam ini hanya ada dua sahaja. Sama ada wajib wujud atau wajib ada ataupun harus ada. Ya, dua kategori dalam alam ni lah. Ya, tetapi kalau bagi hukum akal tadi dia tiga. Wajib, mustahil, akal. Ya, wajib, mustahil, harus pada akal. Tetapi bila kita katakan kewujudan ada dua. Yang wujud lah. Yang tak wujud tu kita tak bicara. Kita bicara yang wujud itu. Yang wujud ada dua, iaitu sama ada wajib wujud ataupun harus wujud. Jadi ada dua sahaja jenis kewujudan. Jadi bila kita dah kata Tuhan Allah Ta'ala itu yang zat yang wajib wujud, maka selainnya itu harus sahaja wujud. Selain daripada Allah Ta'ala harus wujud. Ya, baik. Jadi bermaksud ada zatnya dan juga ada segala sifatnya dan segala asma'nya, segala nama-namanya. Jadi kita mestilah mempercayai dan meyakini kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil tiadanya Adam. Ini dalam orang kata apa, konsep perbahasan sifat 20. Ataupun kita katakan ini adalah tahap ilmu kita nak kenal Allah Ta'ala. Ilmu nak kenal. Jadi ini adalah ilmu. Belum lagi sampai kepada tahap rasa. Ilmu ni tahap tahu. Ya, tapi kita mesti bermula dengan tahu sebelum kita nak pergi seterusnya untuk rasa apa yang kita tahu. Jadi kita tahu itu pada akal. Ya, pada akal kita tahu. Tapi rasa itu nak dekat mana? Rasa bukannya tempatnya pada akal, tapi rasa itu adalah pada tubuh. Jadi kita mesti kena ajar tubuh kita itu untuk merasai apa yang akal tahu. Kita kena ajar tubuh untuk merasai apa yang akal tahu. Barulah apa yang kita fikir, maknanya kita tahu itu, dan apa yang kita rasa, seterusnya apa yang kita buat, fikir, rasa, buat, itu selari. Kalau tidak, apa yang kita fikir, apa yang kita tahu itu dengan apa yang kita rasa tidak selari. Jadi ramai kita pada hari ini tahu-tahu tapi tak rasa. Bila tak rasa, buatnya lain dengan apa yang dia tahu. Jadi sebab apa? Sebab tidak mengajar tubuh untuk merasai apa yang akal tahu. Kita nak kena latih supaya kita mengajar tubuh kita itu untuk merasai. Jadi latih untuk mengajar, antara latihan-latihannya yang ada yang Allah telah mewajibkan bagi kita, iaitu rukun Islam, iaitu sembahyangnya, itu latihan. Latihan untuk tubuh merasai kewujudan dia. Di sembahyang itu latihan untuk kita. Jadi bila kita kata okay, baik, kita dah percaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimah syahadah itu, kalimah thayyibah itu, kalimah, dua kalimah syahadah, dan selepas syahadah iaitu sembahyang. Jadi Allah Ta'ala bagi sembahyang untuk kita nak rasa apa yang kita telah saksikan tadi. Kemudian adanya puasa, nak juga bagi kita rasa. Tak cukup dengan rukun Islam itu, Allah Ta'ala bagi rukun iman. Tak cukup rukun iman, Allah Ta'ala bagi rukun ihsan. Jadi ihsan itu tempat nak rasa itu, nak dapatkan itu, tapi mesti melalui Islam, iman, barulah ihsan. Ketiga-tiga itu kita kena lalu. Yang tak boleh nak pecah-pecah. Yang sebab itu bila kita katakan fiqh, tauhid, tasawuf, tidak boleh berpecah. Sama ada syariat ke, ma'rifah ke, hakikat ke, semuanya itu sekali. Islam tidak tahu melainkan tiga ini. Islam tidak mengajarkan, ataupun Allah Ta'ala tidak menurunkan, ataupun tidak mengajarkan kepada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan tiga rukun ini. Teras agama itu Islam, iman, ihsan. Yang tak boleh nak dipisah-pisahkan.
Dan ketiga-tiga ini wajib kita tahu sekadarnya, iaitu kadar fardu ain. Ya. Baik, tertib dalil aqli bagi kewujudan Allah Ta'ala adalah seperti berikut. Dalil akal, bila kita nak menceritakan ada tu bagaimana, adanya Allah Ta'ala ataupun wujud Allah Ta'ala itu. Yang pertama, dalil wajib ada pencipta bagi alam. Sekalian alam yang kita lihat ini adalah baharu, kejadian yang wujudnya selepas daripada ketiadaannya. Iaitu maksud baharu ialah wujudnya selepas daripada ketiadaannya. Apa maksud dia? Dia bermula dengan tiada kepada ada. Jadi alam ini bermula dengan tiada, kemudian ada. Jadi bila ada itu, ada yang menjadikan, ada yang menciptakan. Jadi tiap-tiap yang baharu mesti ada baginya yang mengadakan, pencipta dia. Maka sekalian alam ini mestilah mempunyai pencipta. Jadi akal tak boleh nak terima kalau sesuatu itu tidak ada pencipta. Akal tak boleh nak terima kalau kita ceritakan sebenarnya surau ni dia jadi sendiri. Boleh? Tak boleh. Akal kata mana mustahil. Mustahil, tak boleh surau jadi sendiri. Tiba-tiba boleh ada sendiri. Kalau tak ada orang buat pun mesti jin yang buat. Pun ada juga yang buatnya. Contoh, kalaulah surau atau bangunan ni akal pun tak boleh nak terima kalau tak ada pencipta, apatah lagi alam yang sebesar yang luas ini. Alam. Cumanya apa? Cumanya kita pada hari ini tersangkut. Kita tak boleh nak bezakan alam ini dengan bangunan yang orang buat. Itu sangkut dekat situ. Bangunan orang buat, alam boleh jadi sendiri. Padahal di situ hukum akal kata tetap juga apabila sesuatu itu berubah-ubah ataupun daripada tak ada kepada ada, semestinya ada yang menjadikan, yang menciptakan. Lebih pula alam semesta yang lebih kompleks ni, yang lebih complicated, yang Masya Allah banyaknya kehidupan alam semesta ni, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah kepada sebesar-besar perkara. Maka semuanya ini mustahil boleh jadi sendiri. Sebab yang jadi sendiri ini layak disembah, sebab dia hebat. Yang jadi sendiri patutnya layak disembah sebab dia hebat. Contohnya kita gali parit ke, gali kolam ke, kita biar hujan, lama-lama besok ada ikan. Tak ada orang pun letak ikan tu, ikan jadi sendiri. Boleh? Tapi memang ada ikan biasa kalau kita biar kan. Dari mana ikan datang? Ada tadi tanah biasa je, lepas tu kita ambil backhoe, kita korek buat kolam. Dia lama tak masuk pun benih ikan, tapi ada ikan juga lama-lama. Betul ke tak betul? Betul. Dari mana ikan datang? Pencipta. Kalau ikan tu jadi sendiri, baik kita sembah ikan. Sebab yang jadi sendiri dia memang berkuasa lah, boleh jadikan diri dia sendiri. Contoh nak faham jadi hebat ikan tu, tapi tak hebat juga. Sebab apa? Sebab kena ada air baru dia ada. Boleh faham? Jadi yang jadi sendiri ni, istilah jadi sendiri ni hanyalah bersekitar, orang kata apa, bahasa. Yang jadi sendiri ataupun semula jadi. Tapi dia bukan sedia kala. Sedia kala ni lain dengan jadi sendiri, tak sama. Jadi sendiri bahasa je, semula jadi, ataupun dia panggil fitrah alam. Walaupun fitrah alam, tetapi ada yang menjadikan dan yang menciptakan. Jadi ada tak dekat dunia, dekat alam semesta ni yang boleh jadi sendiri? Tak ada.
Makanya kewujudan alam ini berhajat, berkehendak kepada yang menciptakan. Maka yang menciptakan itu mestilah sifatnya yang wajib wujud. Jadi yang berhajat kepada pencipta itu harus wujud. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Ya, gitu. Faham ya? Tak faham tanya, insya-Allah. Baik. Sikit lagi. Jadi kita buka soalan. Ya, sebab dia baca 10 minit, soalan 40 minit. Biasa dah tu. Baik. Dalil alam ini baharu. Ya, sekalian alam ini, apa dia dalil mengatakan alam ini baharu? Tadi kita katakan baharu itu dia wujud ataupun dia ada selepas daripada tiada, ataupun dia bermula dengan tak ada baru dia ada. Itu maksud baharu. Baik. Kemudian apa dalil mengatakan alam ini baharu? Jadi sekalian alam ini dia berubah-ubah. Jadi berubah daripada ada kepada tiada, atau tiada kepada ada, atau susah kepada senang, ataupun yang lain-lain dan sebagainya. Daripada baru kepada lama, ya, dan sebagainya. Jadi tiap-tiap yang berubah-ubah itu menunjukkan baharu. Maka hasilnya alam ini adalah baharu, ya, kejadian yang wujud selepas daripada tiada. Jadi siapa yang mengekalkan, siapa yang jaga maintenance? Contoh kita tengok, ya, taman mainan, rumput terjaga elok, bersih, ya, ada, kita tengok bersih, rumput pendek dan sebagainya. Jadi kita tahu ada yang menjaga maintenance itu. Yang menjaga maintenance alam ini mestilah yang menciptakan dia. Ya. Jadi alam ini Allah Ta'ala yang jaga. Sebagaimana kita tengok rumput panjang jadi pendek, kita tahu ada orang yang potong, ya, ada orang yang buat maintenance potong dan sebagainya. Begitulah alam yang berubah-ubah daripada malam kepada siang, siang kepada malam, panas kepada sejuk, hujan dan sebagainya. Yang semuanya ini berlaku dengan kehendak yang menciptakan alam. Dia tak akan berlaku sendiri. Ya, apa sahaja yang berlaku dalam alam ini adalah di bawah pentadbiran pencipta alam. Di bawah pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Baik, setakat ini boleh faham? Boleh faham setakat ni? Ya. Itu dalil. Dalil yang pertama, dalil wajib ada pencipta bagi alam. Dalil yang kedua, dalil alam ini baharu. Ya. Ini dalil aqli. Ya, kalau dalil naqli dia apa? Wujud. Ya. Ya. Apa dalil Al-Qurannya? Khalaqas samawati wal ardh. Itu dalil aqli dia. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ya, Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Itu dalil, maksud dia pencipta, yang menciptakan. Jadi yang menciptakan ni mestilah ada. Macam mana yang tak ada boleh menciptakan yang ada? Kan pelik itu. Dia panggil perkara ataupun pendapat ataupun dia panggil hujah akal yang ditolak. Bagaimana benda yang mati boleh menciptakan yang hidup? Tak boleh. Ya, macam teori yang kata apa, sebahagian teori Big Bang dan sebagainya. Teori Big Bang kan, dia kata daripada batu yang besar, bongkah yang besar dan sebagainya meletup, kemudian jadilah, ya, bima sakti alam semesta. Kan kepeliknya, daripada batu yang mati itu pecah tiba-tiba, ya, boleh pula keluar benda hidup. Ya, yang seakan-akan, tapi tak sama dengan teori Big Bang tadi. Yang ini teori penciptaan bumi sahaja dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sebut
ya, iaitu asal langit dan bumi ini bersatu, kemudian Allah belahkan, kemudian Allah pecahkan, jadilah terpisah langit dan bumi. Yang teori Big Bang itu tadi dia kata alam semesta, Quran sebut hanyalah bumi, bukan alam semesta. Yang teori Big Bang tadi, matahari pun masuk sekali dalam tu, itu hujah yang tertolak. Daripada benda yang mati keluar benda yang hidup, tak logik, akal tak boleh terima, hujah akal yang mustahil. Baik, tapi ada juga orang percaya, orang tak beriman dia percayalah. Baik, yang ketiga, dalil tiap-tiap yang baharu mesti ada baginya pencipta. Jikalau didapati ada tiap-tiap yang baharu dengan tanpa ada pencipta, nescaya membawa kepada terberat suatu daripada dua perkara, yang bersamaan ada dan tiada pada timbangan akal, tanpa ada yang memberatkan. Faham tu? Berat tak berat ni? Padahal demikian itu mustahil, yang tidak susah difikir-fikir. Benda yang senang, boleh diterima oleh akal. Yang kalau dikatakan tiap-tiap yang baharu tanpa ada pencipta, yang baru ni ataupun benda yang jadi tanpa ada pencipta, nescaya bawa kepada terberat suatu daripada dua perkara. Jadi dia berat satu, yang mana dia itu boleh ada, boleh tak ada. Maksud dia benda boleh ada, boleh tak ada pada akal. Tapi boleh pula kita kata benda yang boleh ada, boleh tak ada ni, yang tiba-tiba kita kata tak ada pencipta, sedangkan akal kata bila sebut. Baik, bila kita sebut ataupun bila kita nak bahas tentang perkara-perkara baharu yang boleh ada, boleh tak ada, kita katakan benda yang ini dia boleh tak ada tak? Benda yang ada sekarang ni dia boleh tak ada ke, ataupun mustahil, ataupun harus boleh tak ada? Harus. Kita tengok apa yang ada sekarang ini, banyaknya boleh jadi tak ada. Contohnya orang manusia. Manusia harus ke ataupun mustahil dia tak ada? Harus. Bila mana kata harus, dia boleh ada, boleh tak ada. Jadi akal patutnya boleh senang nak terima bahawa bila boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, maka berkehendaklah kepada pencipta yang mengadakan ataupun tidak mengadakan. Sebab dia asal daripada tak ada, kemudian kepada tak ada, kemudian kepada ada. Jadi akal kata benda yang macam ni memang perlu kepada pencipta, maka wajib kepada pencipta, perlu berkehendak, berhajat kepada pencipta. Macam diri kita lah. Diri kita ni, adakah kita tahu yang kita ini akan ada? Kita pun tak tahu, tapi dah ada. Sebelum kita ada, kita ni tak ada. Maka bila tak ada itu, bermaksud kita ini ada yang menjadikan daripada tak ada kepada ada. Jadi samalah juga dengan perkara-perkara yang di sekeliling kita. Jadi hukumnya sama. Bila hukumnya sama, maka tidak ada lagi kita boleh nak kata sesuatu itu boleh jadi tanpa pencipta. Tak boleh dah. Pasal tadi akal dah setuju perkara itu. Boleh faham? Maka tetaplah dengan sebab kemustahilan ada suatu yang terberat, ataupun dia kata apa yang terberat ni, maksud dia istilah dia tu yang kata apa mudah nak faham tu. Macam mana Tok Imam mudah nak faham yang terberat tu? Dia jangan, kalau baca tu memang pening lah.
Dia yang terberat tu maksud dia kata yang berlaku ataupun benda itu dia berat pada pertimbangan akal. Allah, bukan berat pening tu. Apa nak cakap tadi tu? Allahu Akbar. Tak datang pula perkataan dia tu. Apa tadi tu? Tak apalah. Tapi yang fahamnya itulah kan. Kita dah bahas tadi tu, faham itulah. Ya. Yang itu tak apalah. Ya, yang terberat tu maksud dia yang mana akal itu dia fikir sebelah sahaja. Pada yang ada sahaja tanpa memasukkan yang tak ada. Jadi dia tak boleh nak terima akal tu. Dia kata ada je, boleh jadi ada. Dia tak terima yang katakan harus ada, harus tak ada. Dia jadi berat sebelah pada pertimbangan akal. Ya. Sebab akal tu bila dia dah timbang ataupun neraca timbangan akal tu, ada dan tak ada mestilah kena seimbang. Tapi bila dia kata ada tanpa pencipta boleh jadi, makanya dia tak seimbang, dia berat kepada ada je. Yang tak ada tadi tu dia tolak. Bila dia tolak, jadi tadilah kita bincang benda tu jadi mustahil. Sedangkan perkara yang ada ini sebelum dia ada tak ada. Jadi bila sebelum dia ada tak ada, maka sepatutnya dia harus sama. Bukannya dia berat kepada ada je. Makanya bila kita katakan ada dan tak ada itu sama, maka yang menjadikan ada ataupun yang menjadikan tak ada, itulah pencipta. Itulah dia pencipta. Jadi bila akal tadi tu dia dah terima yang itu, maka mustahil lah perkara yang baharu itu tanpa pencipta. Faham ya tuan? Boleh faham? Boleh InsyaAllah, mudah-mudahan. Maka tetaplah dengan sebab kemustahilan ada sesuatu yang terberat tanpa ada yang memberatkan itu, bahawa wujud tiap-tiap yang baharu dengan tanpa pencipta adalah mustahil. Maka hasilnya mesti ada bagi tiap-tiap yang baharu itu pencipta yang menciptakannya. Lanjutan daripada itu, pencipta mestilah ada, kerana yang tidak ada itu tidak boleh mengadakan apa-apa. Jadi benda yang tak ada, ya, kalaulah pencipta itu tak ada, bagaimana pula dia nak menjadikan sesuatu, nak menciptakan sesuatu. Ya, baik, kita rehat dulu. Ada soalan nak tanya? Ustaz. Ya. Tadi tu Ustaz, mula-mula Ustaz sebut ada 3 rukun tadi Ustaz. Ya. Iman, Islam, ihsan. Ihsan ni muraqabah lah Ustaz. Ya. Okey, saya boleh baca tapi saya minta Ustaz uraikan, saya tak faham ni Ustaz. Ya. Ini Ustaz. Istiqamah dalam melaksanakan muraqabah akan meniti tangga menuju takwa. Anda sudah sampai menempuh jalan rohani. Pada akhirnya anda akan sampai ke darjat muttaqin yang mulia. Apa maksud ini Ustaz? Dia kata itu ihsan itu adalah muraqabah. Bila kita istiqamah dalam muraqabah, Ya. kita akan menuju tangga kepada takwa. Maknanya takwa ni jalan untuk sampai jalan rohani. Kemudian akhirnya kita akan sampai darjat muttaqin Ustaz. Yang mulia ni, apa maksud muttaqin Ustaz? Muttaqin itu orang yang bertakwa lah, kalau ikutkan maksud dia. Al-muttaqin adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa ini orang yang mana dia tunduk, patuh kepada perintah Allah, pada perintah pencipta, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah dia orang-orang yang bertakwa. Takwa itu orang yang tunduk dan patuh hanyalah kepada perintah Allah Ta'ala. Takwa ini sebenarnya darjat yang tinggi, yang bila mana kita katakan muttaqin adalah darjat maqam orang yang tinggi. Kerana apa? Kerana dia dah bersih daripada perintah-perintah diri dan nafsu.
Kalau ikutkan sebenar-benar maksud muttaqin taqwa ini, dia ni dah lepas daripada perintah-perintah diri dan nafsu. Kita ni masih lagi diperintah oleh diri dan nafsu, belum tunduk sepenuhnya lagi kepada perintah Allah. Kita ni kadang-kadang masih lagi tunduk kepada perintah diri dan nafsu. Jadi mereka yang dah lepas daripada itu, maka mereka dah sampai kepada darjat yang sebenar-benar taqwa, darjat yang muttaqin, yang sebenar-benar orang yang dah sampai. Tetapi walaupun kita yang macam ini, sebenarnya kita masih lagi boleh, kita ini semuanya harus, itu kena guna hukum akal tadi tu. Harus tak kita nak sampai kepada maqam itu? Kemustahil. Harus. Tak ada perkara yang mustahil, melainkan kita nak jadi Nabi, yang mustahil lah. Memang tak boleh lah. Itu perkara yang memang dah qat'i, mustahil. Tidak ada lagi Nabi selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita boleh sampai kepada maqam darjat yang paling tinggi, iaitu wali Allah Ta'ala, wali min awliyaillah, di kalangan kekasih-kekasih Allah. Mereka kekasih-kekasih Allah Ta'ala ini orang biasa macam kita, tetapi kerana apa? Kerana dia itu dah lepas daripada belenggu diri dan juga nafsu, maka dia naiklah maqam darjatnya itu kepada yang lebih tinggi. Tapi mereka yang sampai kepada darjat wali Allah Ta'ala ini, kekasih-kekasih Allah Ta'ala ini, dalam ramai-ramai itu majoritinya semuanya ada guru, semuanya ada mursyid, semuanya ada pembimbing. Dan sebelum bagaimana dia jadi begitu pun, mereka adalah penuntut ilmu, penuntut syariat, penuntut ma'rifat, penuntut hakikat. Mereka tidak sesekali tinggal syariat, ma'rifat, hakikat. Jadi mereka dapatlah hakikat itu. Itu hakikat, sebenar-benar hakikat itu mereka dah dapat merasai, mengenali Allah Ta'ala itu dengan sebenar-benar kenal, dan merasai Allah Ta'ala itu wujud dengan sebenar-benar rasa, itu hakikat. Tetapi perjalanan mereka itu bermula dengan perjalanan syariat. Nak sampai kepada maqam itu mestilah melalui jalan Islam, iman dan ihsan. Dan nak sampai kepada itu mestilah melalui tangan yang sampai. Tangan itu maksud pembimbing yang bawa jalan ni. Kita nak pergi satu tempat yang mana kita tak tahu tempat itu, mesti kita kena ada mursyid, mesti kita kena ada guide, kita kena ada pembimbing itu. Ini mereka yang dah sampai ni, yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turunkan pula kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat pun sampai maqamnya itu, mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal. Lalu sahabat dia turunkan kepada sahabat satu lapisan lagi, kemudian turun pula kepada tabi', kemudian pengikut-pengikutnya, tabi'in, sampai kepada kita hari ini. Jadi mereka-mereka ini tidak putus, yang ada di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala, yang mana mereka sampai kepada darjat wali Allah Ta'ala yang sebenar-benar sampai lah. Jadi mereka ini pula turunkan pula kepada pengikutnya, kepada anak muridnya, dan bimbing. Dalam ramai-ramai anak murid itu tadi, ada yang bersungguh-sungguh, ada yang kurang bersungguh-sungguh, ada yang serahkan diri dia betul kepada syekhnya, mursyidnya, ada yang cincai-cincai, ada yang tak ikut nasihat. Dalam ramai-ramai itu bukannya semuanya menjadi, tapi mesti ada yang menjadi. Bila menjadi itu, jadi dapatlah tarbiyah mursyid, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Maka dia naik makamnya, pangkatnya naik. Maka jadilah dia wali Allah Ta'ala, kekasih Allah Ta'ala. Dia pun dah sampai juga. Bila dia dah sampai, dia turunkan balik ilmunya. Jadi ilmu ni ilmu warisan, ilmu yang diwarisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita terima ilmu orang yang menolak syariat.
Janganlah kita terima ilmu orang yang kata bila kita dah kenal Allah, bila dah kenal Tuhan, tak perlu solat. Ini mengarut nama dia. Jadi tak payah ikutlah begitu. Kita kena ikut jalan kenabian, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tak dipisahkan daripada syariatnya, Islamnya, ma'rifatnya, tauhidnya, ihsannya, tasawufnya, itu tidak dipisahkan. Dan inilah ilmu yang patut kita warisi. Perlunya ada kepada pembimbing. Nak sampai kepada tahap itu perlu pada min iznin mursyidin, daripada izin mursyid, pembimbing, bimbingan daripada mursyid. Jadi mursyid ni mereka yang dah sampai kepada tahap darjat yang muttaqin itu tadi, yang sampai kepada tahap yang paling tinggi rohaninya itu. Dia sebenar-benarnya dia dah dapat, dia kenal dan dia rasa. Lalu dia boleh bawa manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang nak lah, walaupun dia tok wali sekalipun, tapi kalau kita tak nak ilmu dia, kita tak dapat lah. Dia hanya menyampaikan saja. Mereka wali-wali Allah Ta'ala ini tidak ada yang lain melainkan nak bawa umat manusia ini mengenal dan rasa akan kewujudan Allah Ta'ala itu. Nak suruh kita ni semua jangan tunduk pada perintah diri, perintah nafsu, yang mana nafsu yang sering mengajak kepada kejahatan. Innan nafsal ammaratun bisu', yang mana nafsul amarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Jadi kalau kita duduk di hadapan kekasih-kekasih Allah Ta'ala ini, wali-wali Allah Ta'ala ini, ceritanya hanyalah bawa kita kepada Allah dan Rasul. Itu saja. Kalau kita duduk di hadapan mereka ini, hati kita ini daripada ghaflah, lupa lalai, kepada hadir, ingat, tumpu akan Allah Ta'ala. Daripada ghaflah tadi kita berzikir sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, hati kita itu akan terdetik berzikir, akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tak perasan hati kita itu berjalan, berzikir turut. Telinga mendengar, akal pun berfikir tentang ketuhanan, hati pun akan berzikir mengikut. Itulah dia, mereka yang dah sampai kepada darjat kewalian wali Allah Ta'ala. Tugas mereka adalah untuk membimbing manusia dengan menegakkan sebenar-benar tegaknya kalimah thayyibah la ilaha illallah. Jadi jalan itu banyak cara. Jalan itulah namanya tariqah. Tapi tariqah itu tidaklah lari daripada syariat Allah dan Rasul. Tariqah itu jalan, cara. Cara tariqah banyak, tariqah yang mu'tabar banyak. Macam-macam jenis tariqah. Kan? Jangan, kalau dulu ialah alergi, orang sebut tariqah sikit alergi, tariqah sesat. Tariqah yang sesat lah. Yang tak sesat ada, bukannya tak ada. Janganlah pukul rata. Kan? Jadi tariqah itu jalan, jalan Nabi, tariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi caranya berbeza. Kalau kita tengok sahabat pun caranya berbeza. Kalau kita tengok Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, cara mereka berbeza. Seorang tegas, seorang lembut. Kan? Kenapa tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kan lembut. Tapi kenapa Sayyidina Umar macam bengis semacam? Sedangkan antara sahabat kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ikut Nabi ke? Ikut. Tapi itu sifat dia, peribadi dia, cara dia. Jadi tariqah itu pun cara. Yang berbezalah gurunya. Kerana gurunya melihat ataupun waktunya, zamannya itu lain. Jadi guru yang mursyid ni, mereka ini adalah arif bizamani. Mereka ini arif tentang zaman dia. Jadi dia tahu apa keperluan umat ataupun anak murid dia untuk zaman dia itu, dia tahu. Jadi dia mengajarkan ataupun dia tarbiyah ikut cara dia lah, yang mana tidak menyalahi. Dan juga guru ini sanadnya itu pula tidak putus. Silsilahnya itu berguru, dia ambil pada guru, pada guru, pada guru, sampailah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada perkara yang pelik pun, tak ada perkara orang kata yang bid'ah ke yang apa, macam-macam lah sebut.
kan? Tarekat banyak ikutlah. Tarekat Ahmadiyah ke Syaziliyah ke Rifaiyah ke Naqsyabandiyah ke apa, banyaklah tarekat. Boleh cek tengok ya. Cuba benda yang sama, matlamat yang sama. Ya. Baik. Boleh. Insya-Allah. Satu lagi Ustaz. Boleh insya-Allah. Sifat-sifat wajib bagi Allah, ada yang wajib diketahui secara tafsili, ada yang ijmali. Ijmali maksudnya menetapkan bahawa Allah sangat sempurna, bersih daripada kekurangan. Soalan saya, apa maksud Allah boleh melakukan atau meninggalkan perkara mungkin? Baik, itu adalah sifat harus bagi Allah Ta'ala. Yang mana kita tadi kita dah bicara ya, wajib bagi Allah Ta'ala, mustahil bagi Allah Ta'ala, dan ada satu lagi iaitu sifat harus bagi Allah Ta'ala. Jadi harus bagi Allah Ta'ala itu untuk melakukan ataupun autarkuhu ya, iaitu perkara yang mungkin ya. Jadi Allah Ta'ala itu dia harus sahaja. Dia nak buat ke, dia nak tinggal ke, dia tak nak buat ke, itu harus bagi dia. Kalau tidak ada sifat harus ini bagi Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala terikat pula dengan wajib. Bila terikat dengan wajib, maka Allah Ta'ala itu ataupun Tuhan itu tidak berkuasa mutlak. Tuhan wajib bersifat ataupun dengan berkuasa yang totally mutlak 100%, tanpa ada pun 0.1%. Walaupun ada 0.1% terikat dengan perkara yang wajib, maka tak layak dia digelar sebagai Tuhan. Kerana Tuhan mestilah totally mutlak berkuasa atas apa yang dia ciptakan ataupun dia tak nak buat. Dia berkuasa. Kalau dia terikat, maka dia lemah. Dan lemah itu adalah sifat mustahil ada pada Tuhan. Contoh Ustaz? Contoh, Allah Ta'ala wajib memasukkan kita dalam syurga. Allah Ta'ala tak wajib masukkan kita dalam syurga, harus sahaja ya? Tetapi dia bersifat dengan adil. Keadilan itu ada. Sebab itu kita masuk syurga ya, adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu contohlah. Ini dia tak terikat. Walaupun kamu beriman, tak semestinya aku akan masukkan kau dalam syurga. Contoh begitu. Allah Ta'ala itu berkuasa mutlak. Sebab itu kita kena ada khauf dan raja. Walaupun kita beramal, rasa tak buat dosa dah, tapi kita tetap kena ada takut dan harap. Sebab kita ni hamba dia, kita ni milik dia. Kereta kita nak hantar pergi scrap pun boleh, tak ada masalah kereta kita. Kita nak cat warna apa, kita nak buat apa pun pada kereta kita tak ada masalah. Contoh, benda kita punya suka hati lah. Pula saya banyak duit, kaya contohnya kan, saya kaya, dunia saya boleh beli contoh. Saya nak buat apa, saya punya suka lah. Ini kan pula pemilik alam semesta, dia nak buat apa dia punya suka lah. Itu harus bagi dia. Jadi sebab itu bila kita hidup ini perlu ada khauf dan raja. Mana kena ada takut dan harap, kena seimbang. Takut Allah Ta'ala ya mengazab kita, tapi kita harap sangat dengan rahmat dia. Jadi barulah kita buat amal itu, kita rasa ya seronok dan sedap. Jadi barulah kita nak beramal. Bila kita ada takut dan harap itu, barulah kita rasa nak beramal dengan baik. Kalau kita harap, dia tak jadi juga. Dia jadi angan-angan mak jenin, harap. Kalau terlalu takut sangat, nanti boleh jadi putus asa, putus harap. Terlalu takut. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sebab itu kita kena ada khauf, raja, ya, takut, harap mesti kena seimbang. Tak boleh berat ke situ, berat ke sini. Mesti kena seimbang. Barulah bila kita beramal itu, kita boleh beramal dengan selesa. Kita buat kerana apa? Kerana kita ni hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya. Jawab ke tidak ni? Ya, entah. Baik, ada soalan lain nak bertanya? Sekejapnya sebelum saya buka soalan lain, saya nak habiskan perenggan tu dulu. Boleh? Last. Rumusan daripada tertib dalil aqli tersebut adalah, baik, wajib ada pencipta yang mengadakan atau yang menjadikan alam ini, dan mustahil ketiadaannya. Jadi inilah yang kita maksudkan daripada perbahasan ini. Jadi syariat telah menamakan pencipta itu dengan nama yang maha agung, iaitu Allah Tabarakallah Ta'ala, Tabaraka wa Ta'ala, iaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allahu Jalla Jalaluh. Jadi namanya adalah Allah. Pencipta itu namanya Allah. Kalau terima yang itu, sepatutnya dah beriman mereka yang tidak beriman. Dia kata, saya percaya pada Tuhan, tapi saya tak nak sebut Allah. Ada jenis begitu. Saya percaya pada Tuhan, tapi saya tak nak sebut pada Allah. Sedangkan Tuhan yang kamu percaya itu bagaimana? Kena tahu dulu sifat dia bagaimana. Jadi kalau Tuhan yang kamu sebut itu dialah yang qidam, dialah yang baqa, kamu tahu tak nama dia apa? Nama dia Allah. Jadi bila kamu tahu nama dia Allah, maka kamu sepatutnya dah beriman dengan Allah. Nak melengkapkan itu, kena terimalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sebab itu kita kena ada usaha lah, ya, kena buat usaha untuk kita buat kaji selidik, soal selidik, ya, kepada orang-orang yang tak beriman dalam negara kita. Buat kaji selidik. Kalau ada grup ke apa-apa kan, kumpulan, berjumpa dengan orang yang tak beriman ni, buat orang panggil apa? Yang soal jawab tu panggil apa, cikgu? Orang panggil apa? Soal jawab, kadang-kadang orang bagi soalan apa semua. Bukan. Apa dia? Questionnaire. Macam questionnaire tu lah. Tapi kita buat cara itu, kita cara bertanya lisan, dan juga kita rakamkan. Kita nak tahu bagaimana pandangan diorang tentang Islam. Jadi kita boleh ambil itu, supaya kita simpan maklumat apa yang diorang faham tentang Islam. Pergi kat diorang, tanya, boleh minta masa sikit, contoh lah kan, apa tahu tentang Islam, contoh sekali. Bagi soalan, apa yang anda rasa apabila anda mendengar azan, contoh saja, nak ambil tahu maklumat, kaji selidik. Jadi kita kumpulkan maklumat itu. Apa yang anda rasa bila anda tengok orang Islam sembahyang dekat masjid berjemaah dan sebagainya? Nak tahu apakah maklumat yang mereka ada, betul tak maklumat tentang Islam yang mereka ada, baru kita boleh jalankan dakwah dengan baik. Sebab kita dah ada maklumat. Daripada 10 orang tu, kita tengok maklumat-maklumatnya, barulah kita dakwah tu boleh jadi sistematik. Ini tak kita, kalau kita pergi begitu je, kita tak tahu apa maklumat yang dia ada. Patut kalau ada golongan yang begini, bagus juga kumpulan-kumpulan NGO yang buat kerja begini, ya, kan, ambil maklumat, tanya dan sebagainya. Okey. Sebab kan kita tahu, saya ada sebahagian tu yang saya tanya sajalah, suka-suka kan. Dia kata, saya tengok sama je macam agama, kami semayang, Islam pun semayang, begitu. Tak ada rasa apa pun. Jadi maklumat yang sampai pada kadang-kadang pada diorang ni atas individu tak cukup pun tentang Islam. Jadi atas individu kita tak tahu apa pandangan diorang, maklumat yang diorang ada tentang agama Islam. Jadi kita nak jalankan dakwah tu lebih mudah lah. Sebab kadang diorang tak tahu, kata saya pun ada agama. Jadi saya rasa Islam pun satu agama, jadi saya percaya dengan agama saya. Jadi macam mana kita nak buat gitu? Kan? Faham? Ya, jadi kena ada usaha lah sedikit sebanyak. Mungkin dah ada orang buat, mungkin caranya berbeza. Bolehlah perbanyakkan lagi cara. Ya, insya-Allah. Moga subuh Islam tu. Sebab susah kalau kita nak mengharapkan mereka mencari sendiri, belum tentu. Sebab apa? Sebab kepercayaan mereka itu, mereka rasakan agama mereka pun dah betul. Jadi kepercayaan itu daripada kecil lagi.
bahawa mereka pun beragama dan mereka pun betul. Apa yang kita boleh harapkan daripada mereka nak mencari tentang kebenaran Islam? Lebih pula Islam sekarang ni banyaknya ditohmah, difitnah dan sebagainya. Lagilah pula maklumat-maklumat itu bagaimana? Jadi kena ada usaha lah, usaha yang lebih baik. Baik, InsyaAllah. Baik, kita habis itu qidam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ada soalan nak tanya? Boleh. InsyaAllah. 3 hari lepas di rancangan Astro Oasis, saya keliru lah Ustaz. Ada satu orang Ustaz ni cakap, di akhirat nanti, di dalam buku catatan amal kita, contoh pertama, ada 1000 kejahatan, kemudian ada 1001 kebaikan. Kerana satu kebaikan tu, kita tidak diseksa 1000 kejahatan yang kita buat. Saya tak faham maksud dia. Yang kedua, contoh kedua, dalam buku catatan kita ada 1000 kebaikan, tetapi kejahatan yang kita buat 1001 kejahatan. Sebab satu kejahatan tu kita kena seksa Ustaz. Apa maksud Ustaz dia cakap Ustaz? Payah juga tu. Ini Astro Ustaz, satu Malaysia tengok. Kacau ni. Jadi dia nak jawab tu. Baik. Dia kata 1001 kebaikan. Sebab satu tu ada dalam buat 1000 kebaikan, 1001 kejahatan. Kerana satu jahat tu kena seksa. Yang 1000 ni. Satu lagi contoh, buat 1000 kejahatan, kebaikan 1001. Kerana satu kebaikan ni, yang 1000 kejahatan ni terhapus, tak kena seksa. Baik, yang dapat difahami daripada situ kerana timbangan neracanya itu berat kepada mana. Itu sajalah. Timbangan neraca itu berat pada yang mana. Kalau berat kepada pahala, maka dia selamat. Kalau berat kepada dosa, maka dia tak selamat. Itu saja. Tapi kita punya pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, selagi mana kita ini ada iman, kita beriman dengan Allah Ta'ala, bagaimana kita berpegang itu dan tidak murtad ataupun sebagainya, walaupun kita diseksa, tetapi orang beriman tetap akan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi yang itu tadi tu mungkin masa timbangannya itu berat kepada mana. Kalau berat kepada pahala, maka selamatlah dia. Kalau berat kepada neraka, belum selamat lagi. Tetapi masih ada ruang. Sebab tak habis dengan timbangan sahaja. Kalau tengok dalam kitab-kitab, masa timbangan kita tu berat pada neraka, memang kita dah macam nak pensan, lembik semua, dah apa dah. Tapi masih lagi diberi ruang untuk kita mencari. Sebenarnya Allah Ta'ala tahu, dalam ilmu Allah Ta'ala juga Allah Ta'ala simpan. Allah Ta'ala tahu, tapi kita tak tahulah. Kita bukan tahu, tapi Allah Ta'ala tahu, kerana Allah Ta'ala pemilik segalanya. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Tapi kita ragu, ya Allah, aku pernah buat baik dulu, sekian. Maka yang itu belum ditimbang lagi. Timbang sama pula. Tadi berat yang dosa, kan? Timbang sama. Ya Allah, aku dulu banyak selawat dan sebagainya, sekian. Nabi SAW pun datang, letakkan ridak baginda di tempat pahala. Bila berat pada pahala, dah selamat, masuk syurga. Itu Allah Ta'ala kalau boleh nak masukkan semua dalam syurga. Kerana Allah Ta'ala itu kasih sayang kita ni. Ar-Rahim dapat daripada Allah Ta'ala di sana nanti. Ar-Rahman semua dapat. Kafir ke tak, beriman ke tak beriman ke, semua dapat. Tapi Ar-Rahim hanya untuk yang beriman di akhirat sana nanti. Berat je dekat pahala, tu masuk. Jadi Allah Ta'ala bagi pahala kat dunia ni senang saja. Cuma kita je nak tak nak. Senyum dekat orang dah boleh pahala.
Berselawat sekali Allah Ta'ala ganda 10 kali. Baca Quran 1 huruf 10 ganda. Pahala banyak sangat. Tapi janganlah pula hari ni rasanya dah kumpul 2 juta pahala, besok boleh kot buat sikit dosa. Jangan fikir lagu tu. Fikir-fikir sikit lagi, tahu ke bila nak mati ke? Niat nak buat dosa, tiba-tiba waktu niat tu ajal datang, dah tahu. Kalau boleh tahu bila datang ajal, okey lah. Kalau tak tahu, jangan pasang-pasang niat begitu. Sentiasa pasang niat nak buat kebajikan, nak buat baik, agar kita mati pun dalam niat nak buat kebajikan. Ini pasang nak buat maksiat, wa na'udzubillahi min zalik. Istighfar cepat-cepat. Sebab kadang-kadang ialah nafsu tu dia hembus, syaitan tu dia tiup prasangka-prasangka ataupun niat-niat yang kepada ke arah kejahatan. Cepat-cepat istighfar, kembali balik. Baik, ada soalan lain? Kristian dia percaya adanya Tuhan iaitu Allah. Itu masalahnya dia mempercayai Jesus Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Jadi sekarang selain pada surah kita nak menangkis dakwaan diorang, selain daripada surah Al-Ikhlas, ada tak surah-surah lain yang kita boleh jadi poin kita lah nak menafikan kepercayaan orang? Jadi ayat-ayat yang lain banyak, banyak yang mana menyatakan sehinggakan dalam kitab dia orang sekalipun tak menyatakan bahawa Jesus sebagai Tuhan, tak ada mengatakan. Jadi sepatutnya apabila mereka itu percaya, mereka mengatakan bahawa Jesus itu juga adalah sebagai Tuhan. Jadi bila katakan mereka percaya katakan Jesus itu sebagai Tuhan, maknanya ada 2 Tuhan lah. Jadi bila makna kata ada 2 Tuhan, kita nak kena bicara bukan lagi pada ayat-ayat Quran. Kita mesti bicara pada hukum akli, hukum akal. Pada bicara ayat Quran tu boleh, tapi masalah dia orang bukan percaya pun dengan Quran. Ataupun kita nak bicara tentang mereka punya itu, kita boleh bawakan Bible tu sendiri. Kerana dalam Bible pun mana ada sebut yang mengatakan Jesus itu Tuhan. Carilah apa version sekalipun tidak menyatakan bahawa Jesus itu sebagai Tuhan. Cuma mereka mengatakan bahawa Jesus itu anak Tuhan. Jadi dia ada 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dengan Rohul Kudus. Roh Kudus tu sebagian orang katakan itu adalah Jibril, malaikat sebagainya. Tapi 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tak jadi pening nama dia. Jadi mana satu Tuhan? Roh Kudus ke? Bapa Tuhan ke? Anak Tuhan? Mana satu Tuhan ni? Jadi mana satu Tuhan yang jadikan alam ni sebenarnya? Sedangkan Jesus tu daripada manusia, keluar daripada Maryam. Jadi macam mana pula yang keluar daripada Maryam ini boleh jadi Tuhan? Sedangkan dia manusia. Macam mana pula boleh naik manusia ni jadi Tuhan? Tuhan lah. Tuhan yang menjadikan manusia, kemudian manusia pula jadi Tuhan. Tak kepening namanya. Jadi sebenarnya dia orang begitulah, sama ada dia orang nak terima atau tak terima, wallahu a'lam lah. Kalau bahas itu pun dia orang dah tak boleh nak pergi dah. Tak pergi dah. Tapi kita doalah semoga mereka kembali beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan saja, insya-Allah, mudah-mudahan. Sebab ikut hukum akal tak logik Tuhan manusia jadi Tuhan. Tak logik. Baik. Kamu madrasah keluar pondok dengan tapi adalah masuk asnaf makan. Semua betul kalau makanan berkuah macam daging ayam atau daging lembu tak boleh masuk. Baik. Jadi madrasah ataupun pondok
ya, dia tergolong dalam golongan mereka yang mencari ilmu agama ataupun yang sibuk dengan ilmu agama. Mereka boleh layak menerima zakat. Ya, pelajar-pelajar madrasah, pelajar-pelajar pondok ataupun yang mengajar sekalipun, yang mana bukannya bergaji tetap, ya, macam guru-guru yang sepenuhnya mengajar agama, maka layak menerima zakat, tergolong layak. Ya, walaupun guru-guru madrasah ke guru-guru pondok yang mana dia tidak ada kerja lain, semata-mata kerja dia itu bersibuk-sibuk dengan agama, maka layaklah, layak menerima zakat. Kemudian yang kedua, kalau kuah, gulai, ya, daging, gulai, ayam ke apa terkena baju, maka di sana ada kaul mengatakan boleh bawa sembahyang dengan syarat basuhlah sikit. Bukannya tak boleh langsung. Memang ada kaul mengatakan najis, jadi tak sah bawa sembahyang. Tapi ada kaul dalam mazhab Syafi'i juga, ya, mengatakan bahawa boleh dan sah bawa sembahyang, tak ada masalah. Ya, boleh. Tapi kena basuhlah sikit, jangan tak basuh langsung. Kalau nampak ada tu, basuh dengan air sikit, walaupun ada kesan lagi ke bau ke, boleh bawa sembahyang. Masih lagi, ya, ada kaul dalam mazhab Syafi'i, boleh, tak ada masalah. Ada soalan lain? Soalan tadi Soalan tadi, ya, termasuk dalam perkara bid'ah ialah perbuatan keluarga si mati mengadakan kenduri yang mereka namakan sempena berlalu 40 hari atau seumpamanya. Sekiranya perbelanjaan kenduri tersebut diambil pada harta hak para waris, dan antara mereka terdapat pula yang belum balik, perbuatan tersebut sangat dilarang disebabkan makan harta anak yatim dan menghilangkan haknya, bukan untuk kepentingan dirinya. Perbuatan haram ini dikonsumsi oleh semua yang menjemput. Baik. Jadi buat kenduri dengan memakan harta anak yatim, dua perkara yang berbeza. Jangan disatukan masalah. Yang bila disatukan masalah jadi cacar merbah. Kenduri tahlil harus hukum dia. Ya, tak ada kata nak kata bid'ah sesat itu kita tak payah peganglah. Yang kata bid'ah apa semua itu, sebab apa? Masalah kenduri ni apa semua ulama dah bahas panjang lebar dah, selalu sangat dah. Kenduri tahlil arwah apa semua. Ya, jadi kenapa? Kerana dalam ada sebut dalam hadis ataupun masyhur dengan hadis yang sebut hadis Tawus. Hadis Tawus, ya, yang disebut oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi Lil-Fatawi berkenaan dengan hadis Tawus ni, yang mana si mati dalam kubur difitnah, ya, difitnah, diuji, disoal sebagainya selama 7 hari. Ada yang kata hari-hari yang ganjil sampai hari ke-40, 100 dan sebagainya. Tapi hadis ini sebenarnya hadis mursal, ya, mursal marfu' yang sahih. Jadi ini adalah yang disandarkan oleh ulama-ulama kita yang buat tahlil kenduri arwah. Jadi dalilnya itu ada. Cumanya bila disatukan dengan mengatakan memakan duit haram ataupun harta anak yatim sebagainya, itu cerita lain. Bila campur perkara yang haram, maka yang harus ataupun yang sunat pun boleh jadi haram. Majlis zikir harus ataupun digalakkan, bahkan sunat. Tapi dalam majlis zikir bercampur laki perempuan bukan haram duduk sebelah majlis zikir, tapi bercampur perkara haram, jadi haram lah. Jadi dah faham itu. Jangan disatukan perkara itu sehingga merosakkan faham orang awam. Jadi dia kacau lah, dia campur aduk masalah. Jadi bila begitu, bila makan harta anak yatim, hukumnya haram. Dan bila guna duit anak yatim nak buat kenduri arwah, maka boleh jatuh haram. Boleh jatuh haram. Tetapi itu nak kena jelaskan. Orang kita hari ni buat kenduri, rasanya tak pernah dengar lagi pakai duit haram. Ya, itu sangka buruk je tu.
tak pernah lagi pakai duit haram. Mereka biasanya guna duit ahli keluarga, saudara mara yang terdekat. Jarang mereka pakai duit si mati. Kalau mereka pakai duit si mati pun duit yang mana yang boleh diguna pakai. Sebab bila dah si mati meninggal dunia, jadi siap-siap duit tu dibekukan. Faham? Duit dibekukan. Duit dibekukan untuk apa? Untuk faraid. Duit tak boleh pakai dah. Duit si mati dibekukan untuk faraid. Jadi nak kena jelas lah. Nak kena jelas. Baik. Satu lagi yang tadi hadis tawus tadi itu disebut dalam kitab Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dalam Fatawa Al-Kubra pun ada sebut dalam tu. Jadi boleh cek tengoklah dalil-dalil sandaran untuk kenduri arwah dan sebagainya. Jadi banyak lagi perbahasannya. Masalah pakai duit tadi pun rasanya jelas. Sebab kalau ada budak kecil dan sebagainya, itu hak dia juga. Anak si mati, itu duit, kira duit anak yatim lah tu. Tapi jarang orang kita pakai duit si mati, jarang sangat. Melainkan duit yang boleh digunakan. Walaupun duit si mati, tapi duit yang boleh digunakan. Duit boleh digunakan, tengoklah duit macam mana, contoh dia jenis apa. Jadi nak kena detailkan persoalan itu. Nak kena detailkan. Baik, soalan yang kedua, membaca Al-Quran di majlis-majlis takziah. Majlis-majlis takziah kita sini panggil kenduri arwah. Kalau di negara Arab dia panggil majlis takziah. Macam kalau saya di Syria dulu, bila ada orang meninggal dunia, malam tu dia buat majlis takziah lah. Dia panggil tok syekh ataupun dia panggil qari baca Quran. Orang datang sekejap untuk mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Duduk sekejap, minum kopi kecil, kopi pahit, tak ada gula kopi tu. Dia bancuh sikit je minum. Jadi duduk sekejap, dengar orang baca Quran. Ataupun kadang-kadang ada syekh yang bagi tazkirah ringkas, tazkirah pendek. Jadi kalau kat sini dia kata perbuatan tersebut juga adalah bid'ah. Yang sunat hanya mengucapkan takziah kepada keluarga si mati dalam tempoh 3 hari dari hari kematiannya, sebagaimana yang disepakati ulama. Yang ni syekh ni dia tak setuju tentang membaca Al-Quran. Tapi kita tak menolak seterusnya begitu. Tak boleh lah kita kata saya bersetuju dengan syekh ni, maka kita katakan semuanya tak boleh. Tak boleh. Ini pendapat syekh ni lah, tapi bukan mewakili pendapat ataupun majoriti ulama. Kerana apa? Kerana ada dalam satu riwayat Nabi SAW katakan bahawa sebaik-baik kalam ialah kalam yang baik. Maknanya kalam yang baik pada saudara kita. Dan sebaik-baik kalam ialah Al-Quran. Maka dalam majlis bila dibacakan Al-Quran, maka baiklah untuk saudara kita. Itu hadis sahih. Kena tengoklah. Jadi benda ini dia benda luas fiqh. Bukannya kita buat zuhur 6 rakaat. Buat zuhur 6 rakaat, kan? Itu bid'ah lah. Benda yang ini masih lagi dalam syariat. Bahkan ada sandaran-sandarannya, dalil-dalilnya. Ulama dia lebih mahir lah. Yang ni Tok Syekh ni pun ulama juga, tapi dia bukan mewakili majoriti ulama. Jadi kalau nak terima cakap dia, terima. Jangan menyebarkan supaya inilah yang patut dipegang. Bukan. Kerana pandangan majoriti ada lain lagi. Ini tidak. Dia kata, oh ini ulama ni kata begini-begini. Dia tak nak terima pandangan ulama lain. Tak boleh. Mesti kena yang ini juga. Bukan begitu fiqahnya. Macam kita lah. Kita katakan dunia kena pakai mazhab Syafi'i. Tidak. Kita katakan Malaysia pakai mazhab Syafi'i. Turki mazhab Hanafi itu pada dia lah, tempat dia, pemerintah dia, mufti dia. Contoh begitu. Kita sini memang asal tanah Melayu mazhab Syafi'i. Jadi kita punya amalan sudut fiqahnya menurut mazhab Syafi'i.
kecuali beberapa perkara yang mana bila dilihat nampak gayanya untuk maslahat ummah, makna kita taklid pada mazhab yang lain. Beberapa perkara saja untuk maslahat ataupun darurat, itu dibincangkan oleh para mufti. Itu lainlah cerita dia. Kan? Baik. Boleh jawab. Itu. Ada soalan lain? Ya. Ya. Hibah lain. Hibah itu sebelum si mati meninggal. Ya. Insurans itu simpanan je lah sebenarnya. Insurans simpanan. Tapi kalau lebih daripada tu, ulama tak sarankan, ya, ambil yang kita simpan sahaja. Insurans ni banyaknya ada unsur syubhah. Insurans ada unsur syubhah, melainkan yang kita simpan saja. Kalau kita betul-betul nak bersih pakai, yang kita simpan sahaja. Tapi kalau insurans yang kata apa Islamik itu masih lagi boleh kita pakailah. Sebab kita tahu bahawa kadang mereka itu pun ada buat pelaburan yang tidak ada padanya itu yang haram-haram dan sebagainya, ataupun duit itu memang hadiah daripada insurans dan sebagainya. Ya, hadiah itu bolehlah difaraidkan hadiah daripada pihak insurans dan sebagainya. Tapi kalau insurans biasa ni janganlah. Insurans selain pada yang Islam ni jangan, kerana ada unsur syubhah dan sebagainya. Tak elok. Ya. Kalau hibah biasanya si mati buat sebelum meninggal dunia. Sebab itu sunat juga kita buat hibah apa-apa pun supaya tidak gaduh akan datang. Gaduh. Hibah ni tak ada masalah pada orang yang bukan ahli keluarga, luar keluarga pun boleh. Ya, macam dia ada 7 ekar tanah, 1 ekar dia nak hibah kepada kawan dia, suka hati dia lah. Biar dia lah. Jadi bila dah hibah tu ada hitam putih hibahnya itu, maka ahli keluarga tak berhak lagi untuk tuntut. Tak boleh. Baik. Boleh insya-Allah. Ya. Sampai pukul 10 boleh. Ni kalau ada ni kena dah kita ni, lebih sangat dah ni kan. Jadi insya-Allah ya, mudah-mudahan dapat kefahaman insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita doalah, semoga kata apa, kalau boleh janganlah PKP lagi ya. Dengar cerita nak PKP ya. Tapi PKP macam mana wallahu a'lam lah, kita tak tahu. Tapi kita doalah. Dan juga kalaulah adanya rancangan-rancangan yang buruk, rancangan-rancangan yang jahat, yang tidak baik, maka kekuatan kita orang beriman adalah berdoa. Doa usilahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Walaupun orang kata ini perancangan ke konspirasi, walaupun benda itu ada sekalipun, kita berdoa adalah ya, doa supaya semuanya itu terbatal, semuanya itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala akan kembalikan balik semuanya. Ya, insya-Allah taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futhal arifin wa hifzal mursalin. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina maulana Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah.